Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin, bab yang ke-370, babul mansurati wal mulah, bab hadis-hadis yang pelbagai. Jadi hadis ini tidak dalam satu bab. Sambungan kita pada kali ini hadis yang ke-21 dalam bab ni. Hadis yang ke-21 dalam bab ini, bab al-mansurat ni. Nombor hadis dalam kitabnya daripada awal tanda nombor 1828. 1828. Tulis nombor hadis tu di kitab. Wa an Mirdas al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazhabu as-salihun al-awwal fal-awwal yazhabu as-salihun al-awwal fal-awwal wa tabqa husalatun كحسالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة. الله أكبر. رواه البخاري. رواه البخاري. حسالة كحسالة الشعير. Maksudnya daripada Mirdas al-Aslami radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang saleh semuanya meninggal dunia sedikit demi sedikit. Jadi orang-orang baik akan hilang sedikit demi sedikit. Akhirnya tinggallah golongan manusia yang fasik. Manusia yang fasik seperti hampas buah gandum dan kurma. Jadi hampas, kan kita ambil gandum ni, kita pergi mesin dia, kita tumbuk dia, kita ambil isi ya, hampah dia tu tak baiklah tinggalnya. La yubalihumullah husalatun. Allah Ta'ala tidak memandang dan menghargai mereka walaupun sedikit. Subhanallah. Allah Ta'ala tak pandang kepada golongan husalah ni. Orang-orang yang tak baik ni, dia akan pergi satu demi satu. Tengok dia punya huraian. Allah SWT akan mematikan golongan orang yang berilmu lagi alim dan beramal saleh apabila hampirnya hari kiamat. Bila dekat nak kiamat, akan hilang orang baik. Tapi zaman kita hari ni, ada tak ada orang baik? Alhamdulillah masih ramai lagi. Alhamdulillah. Yang kedua, golongan fasik yang melakukan maksiat, yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Taala tidak kasih pada mereka dan tidak mendapat rahmat serta nikmat daripada Allah di dunia ini, lebih-lebih lagi di akhirat. Dia panggil husalah. Husalah ni siapa? Orang-orang yang tidak baik. Tak baik, orang tak jujur. Yang ketiga, terhapusnya golongan orang Islam yang saleh, maka lahirlah golongan yang fasik, menandakan hari kiamat akan berlaku bila-bila masa sahaja. Jadi kita tengok di sini, matinya orang soleh ini salah satu daripada asyratis sa'ah, salah satu daripada tanda-tanda kiamat. Kita hari ini pun tak tahulah. Hari ini kita nampak, bila zaman tuan-tuan guru ramai dulu, kita nampak masyarakat taklah kelahi lebih sangat. Tapi sekarang ini bila ustaz-ustaz muda-muda jadi tok guru, maka perkelahian tu lebih kuat. Itu zaman kita. Tapi zaman husalah ni, itu dekat dengan nak kiamat betul dah tu. Tak ada dah orang baik-baik, pakat mati habis dah. Tinggal hak tak jauh lah. Hadis yang kedua hadis yang kedua, dia tajuk macam-macam. Di pasal tu nama dia Al-Mansurat, kitab yang pelbagai. Wa an Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu anhu qala jaa Jibrilun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam
qal ma ta'udduna ahla badrin fikum, qala min afdalil muslimin aw kalimatan nahwaha, qala wa kadzalika man syahida badran minal malaikati, rawahu al-Bukhari. Maksudnya daripada Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu anhu, dia kata apa? Jibril datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya, dia tanya apa? Ma ta'udduna ahla badrin fikum, apakah yang kamu kira kedudukan golongan yang pergi berperang Badar di kalangan orang Islam? Malaikat nak tanya Nabi, orang pergi perang Badar macam mana kedudukan mereka? Tanda pelajar-pelajar kita ni, peperangan Badar bila berlaku pada bulan Ramadan, 17 Ramadan tahun yang kedua Hijrah. Tulis. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, min afdalil muslimin, ahli yang pergi berperang Badar termasuk di kalangan orang-orang Islam yang sangat baik, sangat afdal, yang paling utama orang ahli Badar. Ataupun perkataan yang seumpama dengan dia, lebih kurang gitulah maksud dianya. Qala, kata Jibril alaihissalam, begitu juga malaikat yang menyaksikan perang Badar dari kalangan malaikat. Malaikat yang pergi perang Badar juga mereka ini termasuk di kalangan yang afdal di kalangan para malaikat. Tulis itu pelajar pengajaran hadis. Para sahabat dan orang muslim yang turut dalam peperangan Badar termasuk di kalangan orang yang golongan yang mendapat pahala yang berganda-ganda, pahala yang besar. Sekiranya mereka terbunuh, hukumnya mati syahid. Kalau mereka tak terbunuh, alhamdulillah mereka ini termasuk golongan badriyin, orang yang menyertai peperangan Badar. Tanda situ. Ulama-ulama sirah mengatakan bilangan ahli Badar iaitulah 313 orang ataupun sampai 316, lebih kurang gitu ya, 313, 314 bilangan ahli Badar. Tak ramai, lebih kurang dengan bilangan pengikut-pengikut Talut yang menyeberangi sungai ketika diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ulama-ulama yang menyusun, tulis ni pelajar, ulama yang menyusun kedudukan sahabat, mereka mengatakan orang yang paling afdal di kalangan sahabat iaitulah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali. Selepas daripada mereka itu 6 orang lagi yang dijamin masuk syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah dipanggil Baqiyatul Asyarah. Kemudian Ahlu Badrin. Jadi ahli Badar ni tabaqat dia, selepas daripada 10 orang dijamin masuk syurga, maka ahli Badar. Itu ranking ataupun kedudukan ahli Badar menurut tabaqatul muslimin. Jadi pasal itulah kita hari ini, orang-orang yang pergi perang Badar ni orang yang punya kedudukan yang baik, yang tinggi. Yang ke pengajaran seterusnya, malaikat akan menjadi saksi kepada setiap amalan yang dilakukan oleh manusia. Lebih-lebih lagi perkara kaum muslim yang beramal dengan perkara yang baik, maka kita mengatakan para malaikat yang perang Badar juga mempunyai kedudukan yang tinggi. Bukan sahaja manusia, hak perang Badar pun dapat kedudukan juga. Hadis yang ke-23 dalam bab ini, nombor hadis dalam kitab 1830. Wa ani ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza anzalallahu ta'ala biqaumin azaban asaba al-azabu man kana fihim
thumma bu'itsu ala a'malihim muttafaqun alaih. Maksudnya, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala, seksa kepada sesuatu kaum, maka seksaan itu akan mengenai semua orang yang berada dalam golongan itu. Kemudian mereka dibangkitkan pada hari kiamat nanti mengikut niat masing-masing ketika di dunia dahulu. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa dia maksud hadis? Apa dia maksud? Tengok sini. Pengajaran hadis, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya kepada semua penduduk yang berada di suatu tempat sekiranya ada di kalangan mereka melakukan maksiat. Kita kata dalam satu kampung orang buat maksiat, berzina, berjudi, apa benda lah. Bila Allah nak turunkan bala, dia tak pilih dah. Contohnya banjir mari, nasallallahu salamata wal afiyah. Bila air banjir mari, dia tak memilih. Ni rumah orang baik, dia kona kat tepi, jadi teluk situ lah, dia lanyak habis. Kalau api mari, nasallallahu salamat, dia bakar belakang. Gempa bumi, gempa belakang. Orang baik mati, orang jahat mati. Tetapi apa jadi? Tengok nombor 2, manusia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat nanti berdasarkan niat dan amalan yang mereka lakukan di atas dunia dulu. Jadi orang baik mati, orang jahat mati. Orang baik itu di akhirat esok Allah Ta'ala bangkit dia dalam keadaan baik, sebab dia mati itu mati terkena tempias berapa? Tempias berapa? Tempias maksiat yang orang lain buat. Sebab itulah ulama, para pendakwah, para imam, para ustaz mesti sibuk berdakwah, mengajak manusia buat benda baik, melarang kemungkaran. Sebab kalau kita tak larang, bila mari bala, semua kena. Ustaz pun kena, Pak Haji pun kena, Pak Imam pun kena. Tak kata rumah aku selamat, banjir mari pusing sini, api tak bakal lah, kena belaka bala. Cuma Allah Ta'ala bangkit pada hari kiamat esok dalam keadaan orang ni dibangkitkan dalam keadaan yang baik. Yang ketiga, tengok, setiap azab, perkara-perkara buruk yang menimpa suatu kaum itu adalah sebagai ingatan daripada Allah dan amarannya supaya mereka dapat bertaubat daripada dosa-dosa mereka yang mereka lakukan dan menyeru kepada orang lain agar menunaikan perkara yang fardu dan meninggalkan perkara haram. Ini tanggungjawab para pendakwah sekalian. Tengok hadis 24, tulis itu, tulis tanda tajuk, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batang tamar menangis. Batang tak dengar ni, pokok tamar hak kering, orang buat tiang masjid menangis. Apa tajuk dia? Mukjizat Nabi, pokok tamar menangis. Tulis tajuk dekat kitab tu. Hadis yang ke-24 dalam bab Al-Mansurat bersamaan dengan 1831. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala kana jiz'un yaqumu ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yani fil khutbati falamma wudi'a al-mimbaru sami'na lil jiz'i mithla sautil ishar hatta nazala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fawada'a yadahu alaihi wa fi riwayatin fawada'a yadahu alaihi fasakana wa fi riwayatin falamma kana yaumul jumu'ati qa'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala al-minbari fasahatin nakhlatu allati kana yakhutubu 'indaha hatta kadat an tanshaqqa. Ada lagi riwayat
Wa fi riwayatin fasahat siyah as-sabi fanazala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta akhadhaha fadammaha ilaihi faja'alat ta'innu anina as-sabi alladhi yusakkatu hatta istaqarrat. Qal bakat ala ma kanat tasma'u min az-zikri, rawahu al-Bukhari. Maksud hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, katanya ada suatu batang tak kurma, pokok tamar yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu baginda berdiri berkhutbah. Ditulis membaca khutbah. Nabi tak baca, Nabi kita berkhutbah. Dia bukan ada tag macam tu email kapu kita. Tak ada pelajar. Jadi Nabi kita di awal dulu, awal Islam, Nabi kita nak khutbah, dia ada batang tamar, dia tok dia dalam masjid, dia duduk sandar situ. Tak lama orang Islam makin ramai. Jadi orang yang duduk belakang tak nampak muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mari seorang makcik, seorang perempuan Ansar, dia mari kata, ya Rasulullah, boleh ke tidak saya nak buat mimbar 3 tangga, tinggi sikit lah kan. Nabi nampak orang belakang nampak muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, baik, tayyib, setuju. Tengok kitab. Setelah mimbar diletakkan sebagai ganti pokok tersebut, buat naik mimbar, maka batang kurma tadi tidak digunakan lagi. Bukan jauh pun. Kalau kita pergi dalam masjid sekarang, tuan-tuan dan puan-puan payah sikit lah, tuan-tuan yang pergi ke Madinah, kita nampak mimbar tempat Nabi khutbah tu, tepat sekarang, tempat yang ada mimbar lah ni. Cuma mimbar sekarang ni besar, mimbar Turki tu, Kerajaan Osmaniyah dulu. Mimbar Nabi 3 tangga kecil. Pokok tamar tu duduk sebelah kiri. Kalau kita dalam masjid ngadap kiblat, mimbar sini, pokok tamar ada belah kiri. Dekat tu ya. Tapi Masya Allah tabarakallah, bila Nabi tak khutbah lagi dekat dia, apa jadi? Kata di para sahabat, kami semua mendengar dari arah batang itu seperti suara unta yang sakit nak melahirkan anak. Bunyi. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam turun, kemudian meletakkan tangannya di atas batang kurma tersebut. Kemudian baginda berdiam diri. Pasal kata dia pun diam. Nabi tak tangan dia. Dalam riwayat lain, tengok riwayat lain disebutkan detail cerita ni. Apabila tiba hari Jumaat, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Nabi tak duduk dekat dengan batang tamar tadi, lalu berteriaklah batang pokok tamar tadi yang biasa digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah, sehingga hampir ia terbelah. Masya Allah, kadat antansyak, pokok nak terbelah. Duk cerita dia Nabi duduk jauh kat dia. Masya Allah tabarakallah. Dalam riwayat lain ada disebut batang pokok kurma itu menjerit, menangis seperti tangisan kanak-kanak. Wah, jerit. Lalu Nabi turun sehingga dapat memegangnya, kemudian memeluknya. Ia merintih seperti rintihan anak kecil yang perlu dipujuk supaya diam, sehingga akhirnya ia tenang. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, pokok tamar ini menangis kerana dia selalu mendengar nasihat-nasihat dalam khutbah ini. Subhanallah. Ada riwayat yang menyebut Nabi kata apa? Sekiranya aku tak pujuk dia, nascaya pokok tamar ni akan menangis sampai hari kiamat. Masya Allah tabarakallah. Tengok di sini, kata di para ulama, kata di Al-Imamul Baihaqi,
rahimahullahu taala, qissatu haninil jaz' min al-umuri zahirati naqalaha al-khalaf 'anis salaf. Kisah yang berlaku di Masjid Nabi ini termasuk dalam perkara yang zahir yang telah dinukilkan ceritanya oleh ulama-ulama generasi sahabat sampai ke zaman khalaf, sampai daripada salaf. Allah, maknanya benda cerita tu mutawatir. Tidak kata orang dengar seorang dua, tak, didengari oleh ramai orang. Kata di Al-Hafidh Ibn Hajar, hadis batang tamai ini menjadi dalil bahawa al-jamadat, benda-benda pokok-pokok ni, benda yang kerah ni, Allah Ta'ala buat dia ada juga perasaan dia seperti hayawan. Hayawan kan dia ada perasaan, nak marah, nak berbini, ada tak ada perasaan hayawan? Ada dia. Jadi pokok bini juga. Pasal itulah dia orang panggil kahwin pokok. Ada tak? Kena kahwin pokok, kalau tidak tak buah dia. Ada pokok-pokok tentu kena kahwin. Dan pokok ini ada perasaan. Kalau orang buat maksiat bawah dia, dia sangat benci. Cuma taklah dia jadi pencegah maksiat. Orang duduk bawah pokok, duduk mengorak itu, dia buat terus lalu batas dulu lah, bong atas tapal lah, ramai lah orang mati. Allah Ta'ala tidak buat macam tu kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi umat Muhammad ini ditangguhkan balasannya sehingga dia mati, kecuali dia bertaubat, maka selesailah daripadanya. Dan juga nak menguatkan ayat Quran, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Setiap benda itu semuanya bertasbih memuji Tuhan, termasuklah pokok-pokok tasbih. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa radhiya anhu, ma a'tallahu nabiyyan mislu ma a'ta Muhammad. Allah Ta'ala tidak beri kepada mana-mana nabi sebagaimana Tuhan beri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati, biasa tu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghidupkan pokok yang mati. Mati hidup kelik, sehinggalah kita dengar suara tangisan pokok itu di dalam Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran hadis. Tengok sini. Hadis ini menjadi dalil kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat melihat sesuatu perkara yang luar biasa, di mana manusia tiada biasa tidak dapat mendengar dan melihatnya, sebagai bukti tentang mukjizat baginda. Jadi dalam tamar ni bukan saja Nabi, semua sahabat-sahabat dengar pokok tamar menangis. Yang kedua, semua makhluk Allah yang ada di dunia ini seperti binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan dapat melihat dan mendengar semua apa yang dilakukan dan dicakapkan oleh manusia. Mu jangan hidup cakap tak baik dekat pokok, nyata apa di pokok baru tahu awak. Nyata apa di pokok. Yang ketiga, semua binatang dan tumbuh-tumbuhan sentiasa berzikir, bertasbih dan bertahmid kepada Allah walau dalam apa keadaan sekalipun. Jadi cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pokok tamar ini. Jadi pokok tamar ini menangis sebab apa? Kata di ulama-ulama besar, pokok menangis sebab berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita manusia tak menangis sebab tak boleh melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali kita teriak? Berapa kali kita menangis bila kita sedar tidur tak sempat nak solat witir, tak sempat solat tahajud, sedar-sedar tidur, Masya Allah, orang dah solat di masjid, tak sempat solat berjamaah. Tengok-tengok matahari dah maghrib, kita tak sempat zikir pada waktu petang, tak ada nangis apa-apa. Maka pokok tamar lebih hebat daripada kita. Jadi para jemaah sekalian, kita kena tengok bagaimana jamadat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada manusia. Maka kita mengatakan nahnu ahaqqu, kita lebih berhak menyayangi, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada makhluk lain. Jadi marilah
kita tingkatkan kesayangan kita, kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara mana? Wak mari gendai dalam masjid ni, ya hanana gitu. Lah, itu Nabi tak ajar lagu itu. Yang Nabi ajarnya, Nabi kita suruh kita mengikut apa yang diajar, bukan mereka apa yang tidak diajar olehnya. Sayang ke Nabi, ikut sunnah dia. Itu cara kita nak sayang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tamatlah kita perbincangan pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi hadis yang ke-25 di dalam jalsah kita yang akan datang, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.